So boleh kita share tip yang pertama, sebab saya dah simpan 5 tip sebenarnya. 5 tip untuk menjadi seorang CEO yang berjaya. Okey, kalau saya boleh buat, kenapa awak semua tak boleh buat? Itu persoalan dia. Okey, so apa rahsia dia? Rahsia dia pertama, rahsia saya ialah nombor 1. Walaupun saya katakan saya dulu tak tahu CEO tu apa, tapi setelah saya dilantik menjadi seorang CEO, baru saya nampak bahawa yang tugas dan tanggungjawab saya sangat besar dan sangat signifikan untuk orang. Maksudnya seorang CEO tu boleh membawa kejayaan kepada syarikat itu, maka itu adalah pencapaian kepada syarikat dan pencapaian dia juga. Contohnya kalau syarikat itu dapat memberikan peluang pekerjaan yang ramai kepada rakyat dekat luar kan, orang di luar. So itu merupakan CEO tersebut. Dan sekiranya syarikat itu dapat menjana pendapatan, dapat memberikan bonus, dapat memberikan increment dari segi keuangan, okey? So itu merupakan satu pencapaian sebagai seorang. Jadi walaupun pada awalnya saya dulu tak tahu, tak ada orang ajar saya apa itu CEO, tapi setelah saya menjadi CEO, saya rasakan bahawa this is the right job for me. I love my job so much. Okay, I really love my job. Okay, kalau tidak takkan saya berada di CEO sampai tahun ini adalah tahun ke-15 saya sebagai seorang CEO, dan saya juga merupakan owner atau pemegang saham pada syarikat-syarikat saya. Okay, so saya bukan CEO yang dilantik, ya, saya bukan CEO yang dipilih, tetapi saya adalah CEO mewakili syarikat saya sendiri. Okay, so alhamdulillah banyak pencapaian saya dah buat setelah saya menjadi seorang CEO, sebab saya bermula daripada small company, lepas tu saya naik sampai saya dapat mencecah kepada apa yang saya dapat sekarang. So kalau awak tengok dalam posting saya, memang betul pada umur saya 27 tahun memang saya dah buat first digit million saya, digit pertama jutawan, dan pada umur saya 29 gitu saya dah buat double digit. Dan setakat pencapaian saya memang saya dah banyak buat untuk syarikat, dan saya walaupun syarikat itu milik saya berkongsi rezeki dengan semua orang. Jadi banyak benefit juga saya dah berikan kepada kaki tangan saya, kepada orang kat luar. Yang kenal saya kenal lah kan, bagaimana saya memberi balik kepada masyarakat. Sebab kita kena ingat, kita kalau kita nak buat baik kan, benda perkara yang paling penting adalah nombor 1 niat. Tu tip pertama saya. Pasang niat, minda yang betul. Okay, kita kena set mindset kita dan kita punya niat. Niat kita kan, our intention kita apa sebenarnya. Kan, kalau kita rasa nak jadi seorang, even siapa-siapa pun kalau niat tak betul, dia tidak boleh menghalalkan cara tersebut. Jadi niat itu yang menunjukkan keberkatan. Betul tak? So kalau ada niat yang betul, keberkatan itu akan berpanjangan. Jadi insya-Allah ya, pasang niat yang betul. Niat pun tak cukup, you kena ada the right mindset. The mindset tu macam saya katakan, kita kena ada satu mission statement ataupun misi. Misi untuk diri kita. Itu yang saya panggil mission statement. Okay, apa yang kita nak. So mission statement saya very simple. Saya nak berjaya di dunia dan saya nak juga berjaya di akhirat. Saya nak kaya di dunia dan saya juga nak kaya di akhirat. Okay, tak guna saya bawa duit banyak-banyak sekalipun esok saya mati, saya tak boleh bawa. Faham tak? Kereta, kalau even 10 kereta sekalipun, saya tak boleh bawa kereta dalam lubang kubur saya. Faham? So kita kena faham dekat situ, sebagai seorang yang berjaya, kita kena ada statement dia. You nak apa sebenarnya? Jadi filosofi saya, falsafah saya very simple. Saya nak berjaya untuk dua-dua. Baik di dunia dan akhirat. Sebab saya perlukan kejayaan di dunia. Okay, mungkin ramai kata tak payah nak berjaya kat dunia. Saya tentang tu habis. Sebab
Macam mana awak nak tolong orang lain kalau awak tak berjaya? Faham tak? Awak tak mampu untuk tolong orang lain, awak tak berjaya di dunia. So you need to be successful. Kita kena orang yang sangat berjaya. Kita kena buat income. Kan, kita kena menjana pendapatan supaya kita dapat membantu orang lain. Jadi itu merupakan tips saya yang pertama, rahsia saya yang pertama. So kalau adik-adik kat luar, ya, saya tak kisah siapalah kalau saya bercakap dengan mereka yang belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun even, apa saja umur anda, okay, pada saya set the right mind and intention daripada awal. Okay, katakan sekarang awak baru nak start belajar, okay, awak baru nak start belajar, awak masih belum capai cita-cita awak, saya faham tu, tapi bila awak pasang niat betul, percayalah, dia akan jadi lebih mudah ke sana. Okay, so kita beralih kepada tips saya yang kedua, ya, sebab ni dia soalan pun dah tunggu berapa banyak. Okay, baik. Tips saya yang kedua kepada anda-anda di luar ialah untuk menjadi seorang CEO yang berjaya, kejayaan dia, you have to what? Attitude is everything. Okay? Attitude is everything. Maksudnya sikap adalah segala-galanya. Kita tak boleh kata macam, oh, this is my company, suka hati saya lah. Saya nak bangun pukul berapa, saya nak tidur pukul berapa, saya nak buat kerja banyak mana. This is my company. Nampak tak? So tak boleh. So my game, saya anggap bila jadi saya seorang CEO, kita sebenarnya dalam satu game tau. Saya tahu ramai suka main game kat sini kan. Ramai sangat suka main game. Tapi kita kena main game dengan kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni sebenarnya adalah satu ruang untuk kita betul-betul menggunakan skill-skill gamers yang ada yang kat awak tu lah. Okay, so apa yang saya nak katakan kepada anda, okay, the very best that you need to know is you kena ada attitude, sikap. Attitude is almost everything, dan pada saya attitude dulu. Okay, attitude dulu, reward kemudian. Ramai yang berjaya saya nampak yang tak berjaya lah, yang kadang-kadang jatuh terlampau cepat. Ialah sebab dia nak reward dulu. Kan, baru dapat duit sikit dah tukar kereta. Baru dapat duit sikit dah tukar kereta tu yang paling favourite lah kan. Rumah tu pun tak apalah lagi. Tapi macam kita dah bermewah-mewah. So semasa saya jadi CEO, saya tak memikirkan tentang kemewahan. Saya memikirkan macam mana saya nak ke hadapan dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya dah ada plan dalam kepala saya. Macam mana saya nak move sebagai seorang CEO. Saya tak fikir tentang reward di mana perlukan satu kemewahan untuk dipromosikan di social media. So that is why ramai di antara awak tak nampak kemewahan saya. Sebab saya tak akan tunjuk kemewahan saya itu. Okay, mungkin orang lain, macam semalam saya cakap dengan tim saya kata, kenapa ramai sangat orang duk tunjuk sangat apa yang ada, perlu ke saya tunjuk? Sebab saya tak ada benda, bukan saya tak ada benda nak tunjuk, saya bukan jenis yang suka tunjuk. Jadi adalah perdebatan sikit tentang nak tunjuk ke tak tunjuk kan. Tapi apa yang saya boleh katakan yang I don't have to show, I don't show my things, I show my results. Itu saja. Apa result saya? Result saya senang saja. Buat masa ini dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, di mana kalau kita tengok banyak bisnes-bisnes tergugat, okay, banyak bisnes-bisnes yang kena bungkus, kan, banyak bisnes-bisnes yang bermasalah. Tapi alhamdulillah ya, saya sebagai seorang CEO dapat mengawal masalah itu. Bukan saya cakap benda tu tak ada, okey? Bukan saya nak kata bahawa benda tu tak mengganggu, COVID tu tidak mengganggu syarikat saya. Dia tetap mengganggu, tapi saya dapat mengawalnya. Dan bagaimana saya mengawalnya? Dengan cara saya. Ini yang dikatakan leadership style ataupun sikap kepimpinan. So saya adalah formula-formula saya, rahsia-rahsia saya, nanti saya share kemudian kalau ada soalan. Okay, so apa yang saya boleh katakan bahawa dengan syarikat saya alhamdulillah not much of
nak kata tak ada problem, tak, tapi so far okay, alhamdulillah. Ya, I feel very glad. Saya rasa bersyukur sangat sebab kita tidak menghadapi masalah sehingga kita terpaksa membuang pekerja. Okay, kita tak ada sampai nak kena tak bayar gaji. Tak ada. You know, ada bagi kerja ke orang lagi adalah. Okay, jadi saya nampak dekat situ bahawa situasi apapun, kalau kita ada attitude yang betul, attitude yang terbaik dahulu, reward kemudian, saya rasa itu boleh membantu ramai pihak ya untuk menjadi seorang CEO berjaya. Jangan fikir diri sendiri. Ya, saya nak bagi tahu kepada mereka usahawan-usahawan kat luar yang baru berjinak-jinak dalam bisnes ataupun mungkin dah berjinak ke, saya tak tahulah kan. Jangan fikir diri sendiri, kita kena fikir juga orang lain. So dekat situ kita terpaksa berkorban macam mana sekalipun ya untuk kita maintain dalam keadaan waktu pandemik ni. Okey, beralih kepada tip yang ketiga. Okey, ingat ya. Tadi saya kata pasal niat dan mindset, kedua saya cakap pasal attitude, dan yang ketiga tip saya ialah dedikasi. Dedikasi kepada proses kejayaan. Cantik slide ni. Terima kasih creative designer saya, Cik Daniel. Dia memang kalau bagi grafik ni kita bagi kat dia lah, cantik dia punya design. Okay, so dia pun dedicated dengan kerja dia. So kita tengok dekat sini dedicated ni, dedikasi ni sebenarnya membawa maksud yang banyak. Ya, kepada sesetengah orang yang tak faham apa itu dedikasi, dedikasi ni adalah sesuatu yang you kena push diri you. You kena disiplin. You kena nakkan benda tu. Sebab dalam proses kejayaan, dia tak ada proses yang pendek. Dia mengambil masa. Okay? Some people say nak cepat sangat. Betul tak? Ramai yang nak cepat naik. Ramai yang nak cepat kaya. Tapi mereka tak faham, bagi mereka yang nak cepat naik dan cepat kaya, mereka juga akan cepat jatuh. So kita tak nak benda macam tu. So kita kena sabar juga dalam proses kejayaan kita. Okay, so apa yang saya nak katakan, dedicated. Ya, fokus dan dedikasikan diri anda untuk proses kejayaan. Jangan menggelabar, jangan nak kata kelang kabut. Ya, especially dalam waktu sekarang kita nampak semua orang nak berebut-rebut. Ya, semua dalam waktu perebutan itu pula kita suka menjatuhkan orang lain. Itu pun tak boleh juga. Okay, so itu tip saya yang ketiga, rahsia saya yang ketiga. Saya sangat dedicated. Kenapa saya dedicated? Sebab saya kadang-kadang saya rasa saya mewarisi saya mewarisi sikap ayahanda saya, ya, abah saya. Dia agak workaholic. Ya, dia workaholic. Dia memang kerja. So saya ni jenis, saya ni bukanlah student pandai sangat kan, taklah pandai, tapi saya tahu bahawa bila kita rajin, pandai tu nombor 2. Itu je. Kalau kita rajin sangat-sangat, pandai tu dia jatuh nombor 2. Sebab saya dah tengok dah banyak story dan saya rasa awak pun nampak berapa ramai orang yang pandai pun tak berjaya. Betul tak? Pandai, masuklah universiti, dapatlah kadang-kadang first class lah apa kan. Lepas ni jangan kecam ya. Saya cakap yang benar, fakta ni. Banyak yang bagus tapi lepas tu apa sumbangan dia kepada masyarakat? Tak ada pun. Kita nampak dah. Jadi jangan, nombor satu, jangan rasa diri tu tak pandai dan tak boleh berjaya. Sebab you all kena faham tau. Pandai dan berjaya, dia bukan, macam ni cakap dia bukan sesuatu yang perlu dilabelkan. Bagi orang yang pandai, anda memang ada anugerah. Okay, you ada gift. Ada anugerah daripada Allah, daripada Tuhan nak bagi ke awak. So awak kena guna kepandaian awak tu sebetul-betulnya. Tetapi kalau awak tak pandai guna pun, habislah. Itu maksud saya dekat sini kan. So apa yang saya boleh katakan ialah, kalaupun orang pandai tak pandai guna aset dia, dia pun tak boleh jadi orang juga. Manakala orang yang tak pandai, dia tahu, dia rajin, dia berusaha, dia dedicated, Allah akan reward dia atas kejayaan dia. Okay, so ingat tu dedikasi kepada proses kejayaan. Okay, seterusnya
Kita ada slide. Nanti saya share slide dekat semua, dekat Instagram saya. Okey. Yang keempat, saya punya tip tak banyak, saya ada 5 tip saja. So anda boleh ingat dah, senang sangat tak payah nak pening-pening. Tip saya mudah dipakai, teknik yang boleh diaplikasi serta-merta. Okey, so yang keempat ialah bersaing dengan diri sendiri. Okey, persaingan ni sebenarnya penting. Okey, kita nak be very competitive. Maksudnya kita kena bersaing. Kita nak lawan. Okey, tapi kita kena bersaing jangan dengan orang. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Dan bersaing dengan diri sendiri ni sebenarnya kita melawan suara-suara negatif di dalam diri kita yang menyuruh kita untuk let lu lalas ke laut lah. Dia tak ada strength untuk lawan negatif itu. So sebenarnya persaingan itu tak perlu dengan orang lain, bersaing pada diri sendiri. Sebab bersaing dengan diri sendiri inilah yang akan membuatkan awak nak buat lebih. You want to do more, you want to give more. You see? Itu merupakan tip yang keempat. Be competitive but to yourself. Diri sendiri. Okey, contoh bersaing diri sendiri macam mana? Maksudnya kalau hari ni saya tak boleh berbahasa Inggeris, esok saya dah kena mula bercakap-cakap dalam bahasa Inggeris. I have to speak more in English. Faham tak? Kalau dulu saya tak boleh nak buat live, takut nak tengok live ni, takut saya nak bercakap dengan orang. Tapi esok kita bersaing, saya nak buat live juga. Walaupun live tu 3 minit dulu. Faham tak? Jadi ini merupakan satu persaingan. Kita kena start to face our fear tau. Sebab fear ni, fear factor tu semua mindset. Kita yang letak fear factor tu. Kalau kita rasa kita boleh buat, insya-Allah apa pun bakal kita harungi. Okay? So itu yang keempat. Dan finally, tip yang kelima, yes. Tip yang kelima ialah invest kepada diri sendiri. You have to invest dan budayakan sebanyak ilmu untuk diri sendiri. Okay, I tell you what, saya cakap terus terang kepada anda. Ramai orang kata luar perlu ke ada ilmu, perlu ke belajar, perlu ke laburkan satu kemahiran dalam diri. Saya rasa benda tu wajib. Okay, sebab apa? Sebab mind kita ni, minda kita ni adalah, you all semua tahu kan, muscle kot. Brain ni is a muscle. So kalau anda sibuk pergi gym, tambah otot, gedebak-gedebuk, sadar, tapi mind you tak sadar, mind you tak ada muscle training, macam mana? Nampak tak? Kaedah muscle training mind adalah sebenarnya dengan memberikan ilmu. You need to get knowledge. Anda kena ada banyak knowledge dalam kepala anda. Then your mind start to grow. You faham tak? So ramai orang tak faham konsep mind strength. Mereka ingat strength itu hanya badan. Badan yang besar, minda yang besar. Ya ke? Itu topik nak buat. Kan? Tapi setahu saya tak. Berapa ramai orang yang badan besar tapi bila suruh ke depan takut saya minda dia sangat kecil. Biarlah kita mind strong, tapi kita punya strength strong, muscle kita strong, tapi mind pun kita strong. So dengan cara macam mana nak bagi mind strong tu, kita kena invest dalam kita punya brain kita, knowledge kita. Okay, so kena buat pelaburan kepada ilmu. Dan macam hari ni awak tengok saya, okay, so you in the right track. Okay, kerana kita perlu berada dalam ilmu ini supaya kita boleh ke hadapan. Okay, so saya tak sabar nak jawab soalan. Okay, saya tak sabar nak jawab soalan sebab itu selalu soalan-soalan yang kata hot.